Okey, CF Moto yang berada di depan saya ini adalah CF Moto 400 NK. NK tu kemungkinan bermasuk naked, maknanya tiada fairing penuh. Dan ianya sebuah motosikal yang seperti kita katakan tadi adalah seperti sebuah motosikal Kawasaki Z400 ataupun Z250 atau mungkin lebih menyerupai versi Z650. Anda tidak salah seperti saya katakan tadi, ianya kerana CF Moto ni adalah sebuah kilang pemasangan yang agak besar di China. Jadi Kawasaki telah pun menjalankan usaha sama dengan mereka, iaitu membuat pemasangan di sana, dan mungkin ada certain deal ataupun ada beberapa perjanjian antara mereka yang mana membenarkan CF Moto menghasilkan motosikal menggunakan blueprint ataupun rekaan Kawasaki. Jadi seperti Kawasaki, saya pernah menguji pandu dulu Z400, yang mana Z400 juga sebuah motosikal yang agak berada di tempat pertengahan, iaitu lebih berkuasa daripada 250, tetapi agak kurang performanya dengan 650. Namun tempat duduknya di Malaysia ini dengan keadaan boleh saya katakan keadaan ekonomi yang tidak menentu dan juga faktor kekangan lesen, Z400 Kawasaki tidak berapa menyerlah di pasaran. Namun CF Moto menghasilkan sebuah motosikal yang seumpamanya, dan terdapat beberapa upgrade, bahagian-bahagian yang telah di-upgrade oleh CF Moto, dan ianya dapat memberikan sedikit kelegaan kepada para peminat motor, walaupun masih terpaksa menggunakan lesen B full, iaitu 500cc ke atas. Anda perlu menggunakan 250cc ke atas, anda harus menggunakan B full, dan road tag juga mungkin agak sedikit mahal daripada 250. Sedangkan di Malaysia ini, kalau anda menggunakan motosikal berkapasiti 300cc, ini lebih RM100 lebih mahal pada jentera motosikal 250 ketika nak hidupkan road tag. Kita tak cerita pasal insurans lah. Insurans tertakluk pada harga pasaran. Jadi tertakluk pada harga pasaran, kita mengatakan CF Moto menghasilkan jentera ini dengan harga pasaran yang sangat murah, tak sampai pun RM20,000, iaitu RM18,000 lebih. Kita akan nyatakan nanti dalam page berapakah harga sebenarnya. Tetapi speknya ataupun spesifikasinya adalah agak sama dengan Kawasaki 400, dan kita akan lakukan pandu uji dan supaya anda dapat menilai sendiri tentang kelebihan-kelebihan motor ini. Saksikan. Okey, kita telah pun menguji pandu, kita telah pun ride di tempat-tempat yang agak sesak. Kita telah cuba akan top speed. Jadi kalau tibalah masanya, kalau ditanya apakah kesimpulannya tentang motor ini, okey, ini adalah sebuah motor yang sepatutnya para peminat naked bike khususnya, dan mereka yang ingin memiliki motor besar. 400cc mungkin tidak cukup besar ataupun tidak cukup laju lah kalau nak bandingkan dengan superbike 650cc, 1000cc. Tapi di highway saya telah berjaya mendapatkan top speed hampir 170km sejam. Bagi saya keadaan itu adalah sudah cukup laju untuk kita bawa di jalan raya ataupun lebuh raya plus highway daripada KL ke utara. Sama je, sebabnya dalam keadaan trafik sekarang ni, kalau motosikal tu boleh pergi 200km sejam pun tak guna kan, bukan boleh dapat kan. So daripada segi top speed ni adalah sebuah motor yang agak memberangsangkan juga, 400cc, seronok, dan karakter enjin ni juga adalah mempunyai tujahan kuasa daripada selepas 7,500 RPM. Nak dekat masuk 8,000 tu kita dapat rasa tiba-tiba datang power yang best. Yang itu yang cukup seronok untuk kita perah laju-laju. Dalam pada tu kita tak akan lupa juga pada segi handling motor ni. Sebenarnya ia ada sikit berat daripada Kawasaki Z400, tapi akibat daripada beratnya yang ekstra tu, dianya very stabil gila dalam corner, dan saya cukup seronok lah. Suspension dia memang
agak kata orang tu memberikan satu kepuasan menunggang, terutama pada segi mengambil serika-serika pendek, serika-serika tajam. Kita kena perlu tahu membezakan bawa motor sports dan juga motor naked ataupun motard. Kena tahu cara ni. Tapi kalau sebenarnya bagi average tiap-tiap orang rider pun, dia akan merasa seronok menunggang motor ni atas sebab suspension sangat bagus, chassis sangat teguh. Bertambahan ataupun kelebihan pada berat tersebut ternyata bukanlah satu downside, tapi sebenarnya lebih membantu pada pengendalian motor ni. Dan juga seat dia okey lah. Mungkin selepas 1 jam, 1 jam setengah buntut mula merasa lenguh sikit. Tapi ini bukan motor touring, ini lebih pada motor naked bike yang secara kasarnya direka untuk penggunaan jarak sederhana, jarak dekat dan jarak sederhana. Dan lebih menyelah ketika anda menunggang di tengah-tengah bandar, dan juga ketika mengambil serika-serika seperti kita naik Awana ke, pergi Cameron ke, macam tu. Sangat best lah motor ni. Jadi kesimpulannya, walaupun ianya sebuah motor daripada China, kesimpulannya walaupun kata orang dulu cheap thing no good, good thing no cheap, mungkin sekarang ni, terutama selepas PKP ni, keadaan telah berubah. Cheap thing not necessarily no good sekarang ni. Terpulang pada anda, kerana apa yang saya katakan sini, package yang disertakan dengan motor ini tanpa membuat apa-apa pengubahsuaian atau penambahan aksesori ataupun peningkatan performance engine, dengan tayarnya juga daripada China, ini cukup menggigit. Suspensionnya juga cukup bagus, memberi tindak balas dalam apa juga keadaan jalan. Dan tangkinya yang agak besar, tapi cukup untuk sebuah cc 400 cc. Dan dengan harga yang dipasarkan, saya rasa ianya sebuah tindakan yang bagus untuk para pembeli motosikal yang inginkan motosikal berkuasa besar. Dan sekiranya anda telah pun mempunyai lesen B full dan mungkin motor cc yang besar-besar jenama Jepun tu terlebih pada jangkauan anda, cuba saksikan atau cuba test ride motor ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Bantu kami di Fast Lines TV untuk review-review yang lebih banyak pada masa akan datang.